Nampak. Boleh. Cuan 102. Cuan 112. Cuan suara 1. Cuan suara 1. Tuan suara 1, 2, 3, 4. Tuan suara 1. Tuan suara 1, 2, 3, 4. Tuan suara 1, 2, 3, 4. Tuan suara 1. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tak lupa kita hadiahkan Fatihah kepada sahabat kita dan merupakan guru kita, iaitu almarhum Ustaz Muhammad Adha bin Sulaiman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من غزائر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسيل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil munafaat, memberi dan mengambil faedah
mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Alhamdulillah, yang pertama sekali diucapkan tahniah kepada tuan rumah Tok Muhammad Hasid dan isterinya Puan Nurliana sekeluarga, serta yang dirahmati kepada puan-puan hajah. InsyaAllah saya doakan bakal-bakal hajah akan datang yang sama ada yang dah pernah pergi atau belum yang pernah pergi, mudah-mudahan disegerakan menjadi duyufur rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, anak-anak serta para muslimat yang dikasihi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kita masih lagi diberi kesempatan, kita masih lagi berada di atas bumi yang nyata. Kita masih lagi boleh berjalan-jalan di atas muka bumi. Kita masih lagi boleh bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Allahumma selamat. Dan mudahan dengan kenikmatan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keberkatan, sentiasa mendapat keredaan, sentiasa mendapat keampunan, sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, rasa Ustaz dah hampir 5 bulan tertangguh. Dalam tempoh 5 bulan macam-macam peristiwa berlaku. Macam-macam dalam tempoh 5 bulan je. Dalam tempoh 5 bulan banyak perkara-perkara yang dah berlalu dan semuanya tak akan boleh diulang kembali. Dah tak boleh ulang dah. Dan dia akan berlalu dan terus berlalu, dan semuanya akan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memandu dan kita akan pergi ke depan. Jangan toleh ke belakang, dan kita terus ke hadapan, dan kita cuba membina kehidupan dalam diri kita dengan lebih baik lagi. Dan kita telah berada di penghujung bulan Muharram. Allahu Akbar. Rasanya macam baru sambut hari tu. Ustaz balik je sampai ke sini 17 saya bulan 7, 18 petang tu nyambut akhir tahun 1444 dan menyambut tahun baru. Allahu Akbar. Dan rasanya macam baru sambut dah nak berakhir 1445 di awal Muharram. Dan selalu saya pesan pada diri saya, dan juga saya dipesan ketika mana saya belajar, dia kata jangan lupa bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Masuk haram tu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan dirakamkan di dalam Al-Quran. Ustaz ringkaskan, Ustaz terjemahkan dalam setahun selain pada Ramadan. Ramadan tu khusus, tu lain keistimewaan. Yang ini bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada 4. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, Muharram sekarang ni, dan habis dah bulan Muharram dan bulan Rajab. Ada 4 bulan. Bulan yang dimulakan. Maksudnya kalau Ustaz nak kupas satu-satu ni, Allahu Akbar. Cuma sebagai muqaddimah, sebagai permulaan, Allah dah rakamkan di dalam Al-Quran 4 bulan ni adalah 4 bulan adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sayangkan hamba dia. Kita lah, kita adalah hamba Allah yang diberi nama manusia. Ya Yohanes, wahai manusia. Kita adalah hamba Allah yang diberi nama manusia. Dan semua manusia. Jadi di atas muka bumi semua adalah manusia. Namanya manusia. Dan namanya manusia diberi nama oleh mak ayah kita dengan pelbagai nama. Baik nama tu doa. Nama tu doa. Lahirnya kita, mak ayah kita memberi nama kepada kita. Sebab itu alhamdulillah Ustaz syukur sangat-sangat nama yang lahir sekarang ini
Semuanya nama yang elok yang baik-baik. Kalau sebelum-sebelumnya nama yang tak apa-apa kadang terberikan. Dia sayangkan isterinya, nama suaminya Darman, nama isterinya Manisa. Mazna. Mazna ke apa-apa lah. Jadi dia sayangkan isteri dia, isteri pun sayangkan suami dia. Dia kata apa, kita namakan anak kita lah. Macam mana bang? Abang yang nama separuh, nama saya separuh. Nak namakan anak, nama anak tu ada nama kita berdua dalam tu. Jadi nama isterinya Mazna, nama suaminya Darman. Dipotong dua, jadi Maz dia ambil satu Darman jadi Dar. Nama anaknya Mazda. Oh sedap bang, nama Mazda dengan Darman dicantumkan. Dari nama Mazda bin Darman, kali dia daftar nama anaknya besar, ya cantik ya nama kita nak pergi beli, nampaknya kereta tu cantik. Jom kita pergi kedai kereta, tengok kereta je nama Mazda. Ya nama anak ada, nama kita ada ya. Tengok Mazda. Allah, nama kereta pula. Allahu Akbar. Sebab itu nama anak kita, alhamdulillah nama tuan-tuan Puan Hajah dah cantik dah. Jadi cuma kadang-kadang bila nak digelarkan, nak dipanggil dengan panggilan, kadang-kadang dah cantik nama dipanggil nama lain. Boleh panggil nama lain, gelaran-gelaran boleh, tak masalah pun. Tapi pastikan panggilan itu adalah panggilan yang bermakna, ada makna. Jadi orang panggil kita ada makna. Bila orang panggil kita tu doa. Orang panggil kita kan doa. Dipanggil ni kadang-kadang nama dah cantik, dipanggil John, dinama Michael, dinama yang tak apa-apalah dia panggil kan. Jadi tak ada datang makna tu kan. Panggilan itu adalah doa. Sebab itu Ustaz suka bila mana orang panggil nama kita macam-macam. Yang penting panggilan itu doa. Apa tak lagi yang panggil itu orang alim. Orang panggil orang alim, doa tu. Dan apa tak lagi masa Ustaz zaman daripada mengajar daripada kat Johor dahulu sampailah sekarang. Jumpanya Haji tolong Haji. Dia panggil kita Haji. Dan ramai yang Ustaz jumpakan kawan bila orang kata janganlah panggil aku Haji, tak panggil Haji tak. Dia malu, bukan malu, dia kata saya belum layak lagi. Jangan kita menafikan, maksudnya jangan kita menolak doa orang. Kadang-kadang orang panggil kita Haji, kita alhamdulillah. Walaupun kita belum pernah pergi haji. Dulu Ustaz tak pernah orang panggil zaman Ustaz, belum Ustaz lagi, zaman Ustaz sekolah, orang panggil Ustaz pada zaman sekolah tu. Jadi justru kita baca doa je, kita suruh buat tahlil kadang zaman-zaman pelajar dulu. Justru kita panggil Ustaz. Dan bila kita panggil Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan orang yang panggil kita itu antaranya orang alim doa. Dia doa lebih daripada 40 kali, dia doa betul jadi Ustaz. Nak mohon senang, Allah tak lebih laluan je. Dan jangan kata orang hajah. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Begitu je. Orang hajah, alhamdulillah, amin. Dia orang panggil kita hajah tu menjadi tetamu Allah, dhifur rahman. Baik itu Ustaz bila orang panggil haji, Ustaz kata Ustaz diam dalam kata alhamdulillah, ya Allah permudahkanlah. Dan Ustaz pun tak sangka tahun ni dan tak terfikir pula tahun ni baru dipanggil menjadi tetamu Allah, dan baru selesai saja mengadakan ibadat umrah bulan 2 tempoh hari. Dan bulan 2 Ustaz balik di penghujung atau awal bulan 3. Tak sangka pula dipanggil pada bulan 5. Dan tak terfikir dalam otak ni bahawa panggilan itu bila Allah Ta'ala beri bila Allah dah panggil dalam umrah tu, Ustaz doa ya Allah, panggillah aku lagi ya Allah, panggil aku ya Allah, bukan inilah pertemuan yang terakhir ya Allah. Ya Allah, dengan syafaatmu ya Rasulullah, ya Allah, kita mintalah bermunajat, ud'uni astajib lakum, doalah kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku sedia memperkan doaku. Itulah senjata mukmin. Rada'lah pada Allah, doalah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan dengar rintitan suara hati kita. Dan pada awal bulan 5 Ustaz pergi Johor Bahru masa raya tempoh hari. Ustaz pergi Johor Bahru, kalau pernah dengar namanya Galeri Aura Islam, pernah dengar tak tu? Saya pergi Johor Bahru masa tu raya, dah penghujung raya dah. Masa tu lepas saja pergi Galeri Aura Islam, Galeri Aura Islam. Dan Ustaz pun jumpa kawan-kawan. Saya kata seronoknya pergi Galeri Aura Islam. Jadi saya kata kenapa kat situ ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada janggut Rasulullah. Seronok.
Kat situ bila dipaparkan, Ustaz kata Allahu Akbar, antara yang dapat kebenaran Arab Saudi, antara tempat artifak-artifaknya yang original antara dihantar ke Johor Bahru, dekat Kuala Lumpur pun ada, dipecah-pecahkan. Jadi telah mendapat kebenaran dan mufti pun dah datang, dah tengok semua sekali. Memang original. Dan situ adanya kiswah original daripada zaman kerajaan Osmania. Allah Akbar, banyak kiswah tempat Kaabah tu. Jadi kiswah yang warna-warni zaman kerajaan Osmania, semua ada original semua. Dan juga kapet Raudah, tempat mana di Madinah, semua ada tempat original. Dan juga pedang-pedang, baju besi. Allahu Akbar. Dan daripada situ Ustaz bermunajat kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah permudahkan Rabbi Yasir, permudahkanlah untuk aku menjadi tetamu, ya Allah. Tak terfikir, ya Allah, rindunya kepada dia. Baru rasa macam baru balik hari tu 2 bulan. Ya Allah, rindunya kepadamu ya Rasulullah, panggil aku. Di situ ada janggut Rasulullah, tengok, ya Allah, inikah dia tidak reput. Tidak reput, ada dalam handphone Ustaz ambil gambar. Kalau tengok search dalam galeri Aura Islam, cuba tengok macam-macam, semua ada dalam tu. Dia tak mahal Ustaz, rasa tak mahal. Pergi sana pun satu kepala tak silap tiketnya dalam 30 lebih. Budak dalam 20 lebih. Sekarang luar negara dah sampai daripada Indonesia, dan mana-mana negara dah sampai kat Johor. Kita dekat Johor pun tak sampai. Dan Ustaz jumpa kawan-kawan kat Johor tu, dah sampai belum? Dia kata, ada ke Ustaz? Ada. Saya kata, ada, jomlah, nanti bila pergilah tengok kat situ. Kalau rindu dengan Rasulullah, datanglah kat situ. Sebab itu Ustaz, bila ada free, insya-Allah Ustaz akan cuba datang lagi. Sebab kenapa? Kita rasa bila mana jiwa kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, itu rasanya Allah terubat rindu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para muslimin, para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian di bulan Muharram yang 4 tadi yang Allah Taala muliakan. Sekarang ni dah minggu akhir dah. Berapa Muharram sekarang ni? Saya terlupa dah minggu akhir ni. Jadi minggu akhir ni apa yang ada dalam bulan Muharram? Antaranya lah Ustaz kata, bulan yang 4 ni adalah bulan yang Allah Ta'ala muliakan, digandakan ganjaran pahala. Kalau berbeza daripada bulan lain, dapatlah juga pahala, dapat juga Allah Ta'ala bagi beramal ibadat. Tetapi bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, kita beramal, kita sembahyang, kita zikir, kita sedekah, kita baca Quran, kita buat baik, Allah gandakan ganjaran di bulan tersebut. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Allah beri peluang kepada kita untuk rebutlah, aku bagi ni, aku bagi, tapi yang pelik dan ajaibnya, buat dek je. Itu je. Maksud baca sekarang, buat dek je. Bulan berlalu dibuat macam tak ada benda, tak ada satu perasaan pun. Allahu Akbar. Sebab itu, dan bulan bila kita dapat rasakan, dapat rasa bulan yang kita, Allah, ni dah tinggal seminggu nak berakhir ni, rebutlah. Sebab itu bila kata diadakan majlis ilmu pada hari ini, Allah Akbar, ganjarannya berbeza dengan bulan yang lain. Bila kata bulan Muharram diadakan pelbagai majlis ilmu dan sebagainya, Allah gandakan pahalanya berlipat kali ganda. Inilah yang dikatakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sentuh sedikitlah. Banyak peristiwa, banyak bila berlaku 10 Muharram, berhijrah Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ini Ustaz belum masuk tajuk lagi, sikitlah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Pun ada kaitan dengan hadis yang pertama, penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang diambil, yang telah disusun oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebelumnya bulan-bulan tu ada, tapi telah disusun, Ustaz ringkaskan, telah disusun oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil antara sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Kan ada 4, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada 4 sahabat Nabi yang telah mendapat jaminan syurga. Yang telah mendapat jaminan syurga. Apa-apa yang aku tak buat, kata Rasulullah, tapi sahabat aku buat, ikut. Dia tak menyalahi, kerana dia tahu apa yang dia buat. Sebab itu kita kena ambil satu hadis selalu. Ustaz ada yang Ustaz terlupa, dia cuma maknanya
ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa-apa sahabat aku buat, jangan bantah, ikut. Dia tahu apa yang dia buat walaupun aku tak buat. Yang Ustaz bimbang zaman sekarang ni, sangat bimbang. Ni sekarang macam-macam isu bila Ustaz dengar Allah, isu-isu apa. Ada satu video, kalau perasan dapatlah Ustaz rasa remang buru roma bila mana dapat video yang suami isteri, ada satu keluarga yang memperakukan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Dengar tak? Dia kata Muhammad macam gini, dia kata Muhammad itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Allah, Ustaz kata ni apa namanya, kumpulan Hadi. Kumpulan Hadi. Ada tak pernah dengar? Dia ada satu kumpulan ni sekarang tengah diambil tindakan oleh pihak jabatan atau pihak Islam, sedang memantau, sedang mengambil tindakan undang-undang. Kat mana-mana dah ada. Mana-mana dalam Malaysia. Dan pengaruh dia ramai. Sebab itu Ustaz bimbang anak-anak kita ni. Lepas tu bila kata pahaman-pahaman yang sesat ni, Allah Akbar. Lepas tu sekarang ni ada lagi satu ustaz yang viral. Ustaz bila dah zaman akhir zaman ni, benarlah hadis Nabi ada sebut, di akhir zaman umat aku akan berpecah kepada 73, dan satu saja yang betul, satu saja yang ikut Allah dan Rasul, yang ikut ahli sunnah wal jamaah yang betul, dan selebihnya semuanya sesat. Allah Akbar. Sebab itu kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, supaya keberadaan kita di atas muka bumi daripada kita lahir sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir, mudah-mudahan iman kita terjaga, mudah-mudahan kita berada di dalam keadaan Islam, mudah-mudahan hidup dan mati kita sehingga kan kita dapat mengucap dua kalimah syahadah, sehingga kan kita dapat menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan iman. Dia tak nak besok hidupnya dalam keadaan tiba dah saat-saat penghujung, tiba-tiba ada yang peliknya, yang masuk kumpulan-kumpulan tu bukan orang yang kampung-kampung kan, orang-orang yang akademik, orang yang hebat-hebat, orang yang hebat-hebat. Macam Ayah Pin dahulu, pernah dengar cerita Ayah Pin kan, yang aku sebagai Tuhan, yang pengikutnya bukannya orang kampung, orang yang hebat-hebat, orang-orang yang degree-degree, orang yang hebat-hebat lah punya kelulusannya, tapi boleh terpengaruh dengan pahaman Ayah Pin yang ngaku sebagai Tuhan. Allah pengaruh ramai pula pengikut dia. Sebab dia dapat dibentras, akhirnya dapat dibendung, akhirnya Ayah Pin tak tahu ke mana, dengar kata dia menghilangkan diri, wallahu a'lam bissawab, dengar kata ada yang dah meninggal dunia dan sebagainya. Sebab itu yang penting ni sekarang, bila kita melalui dunia dengan penuh cabaran sekarang ni, jadi pentingnya ilmu, sangat penting. Sebab itu apabila kita belajar, pertama sekali, apabila kita belajar ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang penting ilmu yang kita belajar itu adalah ilmu yang benar. Sebab itu dalam kerajaan negeri Johor, Jabatan Agama Islam negeri Johor telah mengawal ketat. Maksudnya setiap penceramah-penceramah ataupun guru-guru yang nak mengajar di masjid dan di surau atau mana-mana mesti ada tauliah. Sebab kenapa? Untuk kawalan, bukan untuk menyekat, untuk kawalan agar ahli sunnah wal jamaah dapat dibela dan terbela dalam negeri Johor. Sebab itu kita tak nak bercampur aduk dengan pahaman-pahaman, terutama sekali pahaman macam inilah. Dan sekarang ni pahaman Wahbi, pahaman Syiah, pahaman-pahaman macam-macam yang datang sekarang ni, haji dan sebagainya, tak apa benda punya pahaman itu, ada je macam-macam pahaman yang timbul, satu-satu timbul. Sebab itu bila kita belajar, kita kena ada pendirian, kekuatan dalam diri kita, ilmu yang kita belajar daripada soal agama, daripada kita belajar soal rendah, daripada menengah, kita belajar sampai darjah khas, kita belajar dekat masjid-masjid dan juga surau-surau, kita berpegang ini ilmu yang kita belajar. Kalau kita dulu belajar ilmu yang sesat, tak mungkin semua sesat. Jadi kita belajar daripada inilah yang sebenarnya. Tiba-tiba dapat ilmu baru. Sebab Ustaz pernah jumpa ada seorang kawan, dia belajar ada satu tempat dulu, zaman dah lama dah, dekat 20 tahun lebih dah. Dia belajar satu tempat, akhirnya dia kata apa?
Inilah ajaran yang betul. Selama ni aku belajar semuanya sesat. Allah. Dia kata selama aku belajar sesat, rupanya inilah yang betul kumpulan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ustaz tangkap kawan ni. Tangkap apa? Ustaz ambil, beri seorang ustaz, tolong ustaz, kawan saya ni dah jauh menyimpang, supaya dapat dibetulkan balik pemikiran ilmu yang ada dalam ni. Hampir 3 bulan diberi motivasi dan sebagainya. Akhirnya baru dia sedar, Allah Akbar, sebaik hidayah tu dapat balik, dia bertobat kepada Allah SWT. Akhirnya dia balik ke pangkal jalan. Nasib baik dapat diselamatkan. Adakah kawan dia tak selamat, terus pergi membawa pahaman yang baru. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pantaulah anak-anak kita. Pantaulah, tengok mungkin ada cucu-cucu kita, pantaulah supaya kita kena ambil berat, supaya dia tahu kawan dengan sama. Macam hijrah Rasulullah, kita ambil ibrah sedikit. Hijrah Rasulullah, sebab itu Rasulullah tengok dia punya sahabat-sahabat Sayyidina Ali sanggup berkorban, yang usia dia waktu itu masih remaja. Tengok sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat bersama-sama untuk menjayakan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan bagaimana Rasul atur strategik. Pentingnya kawan. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu iman, kawan ni mempengaruhi kita. Salah pilih kawan, akhirnya kita terjebak dengan kawan yang tak betul, kawan yang rempit, kawan yang pahaman yang salah. Akhirnya takut-takut kita terjebak dalam kumpulan tersebut. Sebab itu pertama sekali pentingnya ilmu. Nak beribadat, ibadat itu diterima oleh Allah SWT atau tidak, pentingnya ilmu. Belajarlah pada ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah yang memang telah mendapat pengiktirafan, yang telah diperakukan, yang memang dia ni boleh. Jangan kita lihat dalam keadaan oh dia ni boleh, dia macam boleh, macam jangan macam-macam. Maksudnya kita dah nahu dia punya diperakukan, insya-Allah selamatlah, insya-Allah. Dia akan memandu kita, dia akan membimbing kita. Nak beribadat penting, ilmu penting. Yang kedua, ibadat itu ikut sunnah. Ikut sunnah, maksud ikut sunnah apa-apa yang dalam hadis Rasulullah. Sebab itu hadisnya banyak. Saya bawa ada 40. Sebab itu Nabi kata, sebelum aku menghembuskan nafas yang terakhir, aku telah berpesan ketika Hajjatul Wada', hadis perpisahan, antara ucapan utama Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada umat aku 2 perkara yang umat aku tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW. 2 ni. Jadi kena pegang betul-betul. Kita kalau ada orang tu berhujah macam ini, kita tengok hujah dia tu kenapa berlain dengan apa yang kita belajar. Jangan kita belajar, kenapa terus ikut. Sebab itu kita kena buat kajian, ini macam ada something, kenapa berbeza yang aku belajar. Kena study apa yang kita belajar, tengok macam itu. Sebab itu bila kita beribadat pada ilmu yang betul, kita dah berjaya dapat. Yang kedua, beribadat kepada Allah mengikut sunnah Rasulullah SAW, mengikut Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, apabila kita beribadat, pastikan ibadat kita itu penuh dengan keikhlasan. Ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlaskan dalam diri kita. Bila kita beribadat, inilah perkara yang Allah Ta'ala perintah, inilah perkara yang Nabi Muhammad SAW amalkan, sunnahnya kita buat dengan penuh keikhlasan. Ibu-ibu bila masak dekat rumah, Allah Akbar, penuh keikhlasan. Kemas rumah, kadang-kadang daripada pagi sampai petang masak, kemas, basuh baju, apa-apalah. Jadi bila kita lahirkan dengan penuh keikhlasan, semuanya itu Allah akan gantikan dengan ganjaran pahala. Dan bila mana Allah Ta'ala, bila kita ni sebagai tanggungjawab kita sebagai orang Islam, dan tanggungjawab sebagai isteri kepada suami dan anak-anak semua sekali, bila kita buat sesuatu kerja itu penuh dengan keikhlasan, ianya jadi ibadat. Ia jadi ibadat. Sebab itu ibadat ada 2, ibadat yang wajib, yang khusus, dan ibadat umum. Ini selalu usah ulang balik pelajaran yang sebelumnya. Ibadat yang wajib, yang khusus, dan ibadat umum semua. Ibadat wajib dah tahulah, solat, puasa, zakat, pergi haji, itu ibadat-ibadat yang dah dikhususkan, yang wajib. Ibadat umum ni, ibadat umum, sebab itu Ustaz kata tadi, ketika mana kita bangun tidur sampailah siang,
sampai petang, sampai malam, sampailah kita tidur. Kita berharap dan mengharapkan kepada Allah Ta'ala, sepanjang kita celik mata, sampailah kita tidur, kita nak supaya kehidupan kita itu penuh dengan ibadat. Semua yang ada ganjaran. Baik kita kecelik bangun tidur, kita kemas rumah lillahi ta'ala kerana Allah. Kita masak lillahi ta'ala kerana Allah, tanggungjawab sebagai amanah. Kita kemas rumah lillahi ta'ala kerana Allah. Kita basuh baju, kita buat apa? Kita yang mana bekerja bantu suami untuk ekonomi keluarga lillahi ta'ala. Sampailah petang, kita pun minum petang. Sampailah malam, perkara-perkara yang kehidupan kita itu niatnya memang lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, insya-Allah semuanya Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Dan kita pergi shopping pun dapat pahala. Siapa kata tak dapat? Pergi tu shopping, ajak suami, jom kita pergi beli belah dan sebagainya, beli belah juga dapat pahala. Niat ibadat untuk apa? Untuk keperluan. Untuk keperluan. Beli pakaian untuk keperluan, untuk menutup aurat dan sebagainya. Jadi bila kita dapat berjaya mengawal dalam kehidupan kita, maka ianya akan telah menjadi ibadat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, Assalamualaikum Kak, tengah kuliah kejap. Tengah kuliah. Ya, okey kan? Ya, kamu. Okey, jadi Ustaz nak kehidupan kita nak jadi, hidup kita tak lama macam cerita pula, macam khutbah tadi. Allah, saya rasa Allah Akbar, menceritakan perihal tentang apa khutbah tadi. Tak sempat Ustaz nak tanya suami tadi balik. Tak apalah, saya ambil kunci. Khutbah tadi menceritakan tentang syurga, nikmat syurga. Nikmat antara salah satu yang Ustaz bila tadi Ustaz pun baca khutbah, terlewat sikit tu, ada menceritakan tentang nikmat syurga tu tadi. Allah, dalam syurga Allah Ta'ala tu tadi, nikmatnya tu antaranya dalam syurga semuanya muda-muda belaka. Tak ada orang tua. Tak ada orang tua Ustaz. Macam mana saya dah berumur Ustaz, kata Ustaz dalam syurga orang muda. Kalau gitu rugilah Ustaz jadi tua. Tak, Allah Akbar. Terasa ni Rasulullah pernah gurau dengan orang tua. Wahai orang tua tak layak masuk syurga. Menangis orang tua tu. Jadi Rasulullah tengok Allah. Gurauan Rasulullah tu adalah hadis. Kata Rasulullah, betul lah, dalam syurga mana ada orang tua. Dalam syurga muda-muda belaka. Sebab kenapa? Allah akan kembalikan semula jadi muda. Allah. Sebab kenapa? Dalam syurga Allah, walaupun dah berumur 100 tahun, dah dalam keadaan berusia, tetapi Allah kembalikan semula. Bila mana berjaya masuk syurga, Allah kembalikan dia dalam umur lengkungan dalam 30-an 40-an, muda belaka. Dan muda dalam syurga Allah Ta'ala itu abadan, selama-lamanya tanpa makan usia. Tak ada lagi. Tak ada patut umur meningkat 50, 60, tak ada lagi. Itulah umur yang Allah Ta'ala akan kekalkan dalam syurga. Muda, abadan, selama-lamanya. Nak apa lagi? Allah Akbar. Nak dapat syurga tu tadi macam mana? Ni kat dunia. Kat dunia ni. Nak dapat nikmat dalam syurga, inilah kita beramal dekat dunia ni, ikut Allah, ikut Rasulullah, insya-Allah kita selamat. Buatlah sebaik mungkin, sepuas mungkin, sehingga pernah Ustaz kongsikan sebelum ni, sehingga kita beramal, kita rasa apa? Kita rasa seronok banget. Minggu lepas Ustaz ada jumpa seorang alim. Ini kadang-kadang bertemu, Allah Ta'ala temukan tu sebagai satu apa? Sebagai satu kita motivasi dalam diri kita. Terjumpa orang alim, dia masa berbual lah, tengah bercakap. Hari ni hari apa dia kata? Dia tanya, saya kata hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu dia macam rasa terperanjat. Kenapa Ji? Umurnya lebih kurang dalam 80-an. Dia kata hari ni hari Sabtu ke? Betul. Kenapa? Dia termenung kejap. Dia rasa macam tengok air muka dia tu, dia rasa macam lalat. Kenapa? Dia dalam hati tertanya-tanya. Lama relax dulu. Kan
dalam keadaan orang macam itu, dia macam dalam terkilan tu, lama dah slow talk, dah kita slow cakap cara perlahan. Kenapa Ji? Saya fikir hari ni Jumaat. Dia fikirlah, dah terlepas satu hari. Hari ni ada Sabtu, kenapa? Saya biasa kalau hari Jumaat saya berselawat ke atas Nabi 12,000. Tengoknya dia punya orang alim, dia dah uzur. Dalam keadaan keuzuran dia tu, dia tidak membenarkan dia tu nak ke solat Jumaat, nak ke masjid tu, uzur dia tu tak boleh dia nak ke masjid. Sebab dalam keadaan kaki dia, dalam keadaan dia tak boleh nak bergerak. Jadi kita ziarah lah. Jadi biasa amalan dia hari Jumaat dia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12,000. Bila mana dengar saja hari ni hari Sabtu, dia punya galatnya, dia kata hari-hari biasa saya selawat 10,000, tapi hari Jumaat saya buat 12,000. Dah lama saya buat 12,000. Dia kata apa? Galatnya semalam saya dah tak boleh nak cover semalam yang tertinggal 2,000 tu. Dia cuma baca 10,000, dia fikir hari Khamis. Dia kata saya galatnya 2,000 tu saya tertinggal. Dia rasa galatnya. Dia rasa macam selama ni aku buat 12, tapi kenapa dia buat semalam 10? Itu amalan baru selawat. Quran dia kena cakap lah. Quran dia khatam kadang sebulan sekali. Tapi di selawat tu dia terkilan dan tergalak. Dia kata terkurang 2,000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dia kata kalau nak cover selawat pada hari yang lain, tak sama. Kata dia tak sama. Dia kata fadilatnya sangat luar biasa. Antara selawat yang antara amalan ibadat yang kalau kita bangga tidak terhapus amalan kita, selawat. Dan Ustaz pernah kongsi sebelum ni, sebab itu kalau boleh diri kita yang masih peringkat baru nak meningkat amalan, cuba tanamkan dalam diri kita. Dan pernah Ustaz nyatakan bulan 2 tempoh hari, bulan 1 tempoh hari, tingkatkanlah amalan kita, terutama selawat. Jangan tinggal satu hari tidak kurang 1,000 selawat. Ini saya dapat rasakan hajah-hajah dalam kelas ni, para muslimat saya yakin telah pun beramal 1,000 selawat sehari. Dan kalau kita ambil tasbih, Ustaz pernah test, nak tengok masa selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz baca test, nak tengoklah masa tu. Lebih kuranglah 1,000, lebih kurang dalam 25 minit atau 20 minit. Kadang-kadang orang yang jenis dia biasa, dia Allahumma salli. Kadang-kadang 15 minit dah memadai. Maksudnya 15 minit telah pun dapat 1,000 selawat. Allahu Akbar. Sebab itu yang penting dengar 1,000. Banyaknya. Padahal ia akan kembali pada diri kita. Dengar 1,000. Cuba Ustaz kata, okey, baca 1,000 selawat. Satu selawat dapat RM1. 1,000 selawat dapat 1,000. Wih, laju. Allah SWT Ustaz, RM1. Allah SWT RM1. Ustaz, saya dapat 1,000. 1,000 Ustaz. Itu kalau nampak dunia, nampak duit berebut-rebut orang nak dapat. Itu kalau itu baru dunia, dibagi imbuhan. Tapi Allah dah sediakan dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat. Banyak perintah Allah. Inilah satu-satunya perintah Allah, selawat. Allah selawat. Ibadat antara salah satunya selawat. Allah sendiri pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat. Ya ayyuhallazina amanu. Allah perintah pada kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar. Allah perintah kepada kita untuk selawat. Dia tahu dia punya selawat ni, dia punya ganjarannya luar biasa, sangat luar biasa. Sebab itu orang alim, dia selawat, dia tak tinggal satu hari. 1,000 tu mainan dia je. 1,000 mainan. Sebab itu dia pesan, dia kata kalau boleh tidak kurang satu hari. Dia kata tidak kurang satu hari 1,000. Lebih lagi baik. Nah dulu masa zaman-zaman sekolah, zaman 3 je Ustaz. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allah salli. Dah. Lepas tu naik 10. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ngantuk pula. Baru 5 dah ngantuk kan.
Tak fikir malu dah. Pada itu, manusia tu wafat. Dan kita fikir, ya Allah, dengan kepanasan itu baru panas dunia. Baru panas dunia. Dalam keadaan panas dunia. Baru cuaca lebih kurang dalam 44, 45, 46 sampai satu tahap sampai 52 darjah Celsius. Dia panas tu. Pusat basuh baju pun 1.5 jam kering. Bayangkan baju KL orang tebal tu, basuh-basuh tu sidai 1 jam kering baju tersebut. KL tu kering. Allah Akbar. Jadi dia punya panas tu dia kata rasa, ya Allah. Dia dah tak ingat lah di Muzdalifah pada malam tu dia ingat apa? Ya Allah. Macam ini tu rasanya belum terasa di pada masyarakat. Sebab itu dia perempuan lelaki bercampur dah tak hirau dah perempuan lelaki bercampur yang fikir aku nak bawa amalan aku ni macam mana besok menghadap Allah SWT. Dia bermunajat, ya Allah, aku tak nak, ya Allah, aku disiksa di pada masyarakat besok akan datang sebab aku isap rokok, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ni rokok ada dalam ni, dia bawa sekali. Tetap dia bawa syaitan ni, dia bawa sekali. Syaitan dia bawa sekali. Tapi dia bermunajat, aku nak berhenti, ya Allah, tapi tak boleh, ya Allah, aku tak nak disiksa sebab dia buat aku isap rokok, ya Allah. Besok pergi ke Mina, melontar. Saat nak pergi melontar, boleh ingat kisah zaman Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail. Ketika melontar, dia tinggal, ya Allah, aku nak pergi tempat melontar daripada penginapan Mina nak ke sana, lebih kurang perjalanan pergi dan balik dalam 7 km. Pergi 3 km, 3 km, balik 4 km. 4 hari berturut-turut. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Jadi dia melontar. Balik itu daripada melontar, ketika mana dia nak tawaf haji tu, tawaf haji tu, lepas dia tawaf haji dan lepas dia sa'i haji selesai, dia balik jalan kaki ke hotel. Tengah jalan-jalan-jalan sampai ke hotel, dia bersatu sudut, dia buka setan dia tadi. Hisap. Dia tak tahan memang dia hisap. Bayangkan 1 hari 5 kotak. Bila dia hisap saja, terus tekak yang terasa pahit. Allah. Dia hisap rokok dia kata, ish, dia tengok rasa sepahit-pahitnya. Dia rasa pahit. Dia kata, adakah rokok aku masuk angin? Atau rosak, atau tersadar. Dia pun buang, dia ganti rokok baru. Dihisap lagi, rasa pahit sangat. Dia pun berhenti sekejap, dia termenung. Ya Allah, adakah doa aku diterima oleh Allah Ta'ala? Adakah doa aku diterima? Jadi, dia pun masuk dalam hotel, masuk dalam bilik, dia termenung kejap. Dia cuba sekali lagi. Melakut-kut masa dia minum air, kut tekak dia atau aku sakit ke, dia pun hisap sekali lagi. Sepahit-pahit dia tu buat. Terus dia berhenti kejap. Dia kata, adakah ini doa aku diterima? Adakah makbul doa aku? Dia kata. Lepas tu, di hari esoknya, dia tombang. Dia demam. Muntah semuntah-muntahnya. Keluar segala apa isi dalam ni, muntah. Terus muntah seloya-loya macam orang mengandung kan. Orang mengandung kalau muntah tengok macam mana kan. Usap pun pada pusing, ya Allah. Tapi tahun depan keluar lagi kan. Kesian kan. Bukan apa, kesian dengan apa. Terus bila dia muntah sampai satu tahap, tak keluar. Dia muntah sampai air pun keluar, ya Allah. Dan kita urut dan badan tak bersabar. Pada proses persenyawaan dalam badan kita tadi, bagaimana dia nak membentuk bayi dalam perut Allah. Ini bila mana dia tombang muntah, semuntah-muntah. Dia kata apa? Satu tahap muntah tu dah macam, muntah hijau tu dah macam, dia kata Allah. Dia muntah tombang selama seminggu. Seminggu cerita dia. Dah habis dah seminggu, dia pergi rawat, pergi klinik, kerana ada klinik. Dia bagi ubat semua sekali. Lepas dia seminggu, dia rasa badannya sangat ringan, pemikirannya sangat ringan, tubuh badannya sangat ringan. Lepas tu dia pun keluar daripada bilik. Lepas dia Allah Ta'ala pulihkan, dia keluar. Tiba-tiba ada kawan dia yang isap rokok tu tadi, yang isap rokok, dia pun lalu. Asap tu jauh ni, asap tu bau kat hidung dia. Apa jadi? Dia bau asap itu, terus loya, terus nak muntah. Dia kata, ya Allah, dia masuk bilik, dia sujud syukur. Isteri tak tahu lagi ni.
Dia sujud syukur, terima kasih ya Allah. Terima kerana apa? Kerana menerima doa aku ya Allah. Aku akan pegang ya Allah di atas apa yang kau beri, nikmat yang aku dah tunggu daripada umur 17 tahun yang aku dah ketaja tu, aku dah lama menunggu untuk berhenti. Akhirnya ya Allah, Allah beri doa itu mustajab di depan dia sendiri, di depan Kaabah. Allah Ta'ala di doa tu jelas. Kadang-kadang orang doa kan kadang 3-4 bulan baru nampak, tapi terus kat situ Allah Ta'ala beri. Dia kata, insya-Allah saya janji pada diri saya akan gunakan nikmat ini sehinggalah menghembuskan nafas yang terakhir. Dan dia pun beritahu isteri dia keluar, dia beritahu isteri dia, alhamdulillah Allah Ta'ala terima doa saya. Apa dia bang? Allah Ta'ala telah memberi saya memberhenti daripada isap rokok. Saya dah tak kagih lagi dan saya tak terasa, dan malahan saya bau asap pun saya dah nak muntah dan sebagainya. Isterinya, ya Allah, gembiranya. Betul ke bang? Betul. Balik ni kita buat sesuatu bang, insya-Allah, dia kata. Maksudnya dia ada hajat balik antara Malaysia, dia akan buat satu hajat yang memang saudara tadi syukur dengan Allah Ta'ala kerana dimustajabkan doa. Tengok datangnya apa? Dia hati yang ikhlas. Sebab itu bila datang hati yang ikhlas, insya-Allah dalam kehidupan kita, apa-apa dua kerjaya, apa-apa dua yang kita buat, tolong sangat-sangat dalam diri kita, tanamkan keikhlasan dalam diri kita dan bermunajat dengan Allah, berdoa dengan Allah. Sebab manusia yang tak berdoa adalah manusia yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar, Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mana kaum itu tak berusaha mengubah nasib diri terlebih dahulu. Kita berusaha untuk mengubah diiringi dengan doa, insya-Allah Allah akan memberi doa kita dimustajabkan, terpulang sama ada memang terus dapat ataupun makan masa terpulang. Itu keizinan Allah, nak beri cepat atau lambat itu adalah kerja Allah. Yang penting kita berdoa, jangan lupa, dan kita terus bermunajat, istiqamah, dan kita berusaha berikhtiar untuk buat yang terbaik. Di bulan Muharram sekarang ni dah ke penghujung, cuba kita buat ada satu KPI dalam diri kita, ibadat. Ya Allah, lepas ni saya nak selawat 1000. Dah buat takwim ni, takwim ibadat 1445 Hijrah. Ya Allah, saya nak sedekah lepas ni. Sentiasa nak bersedekah. Sebenarnya kelebihan sedekah sangat banyak. Lepas tu lepas ni saya nak buat solat-solat sunat ya Allah. Solat terutama solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud, witir jangan tinggal setiap malam. Witir, tahajud jangan tinggal. Ini sangat-sangat, sebab itu witir dan tahajud ni sunat yang abad yang dituntut. Jangan tinggal. Jadi yang mana dah buat, istiqamah, teruskan. Sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang witir, ditutupi dengan witir 3 rakaat. 2 campur 1, 3 rakaat. Jadi amalan ini, dan juga satu lagi duha. Selalu pesan duha pagi jangan tinggal. Jadi cuba kita tingkatkan amalan kita di bulan Muharram ni untuk masuk bulan Safar yang tak lama lagi. Lepas tu kita akan masuk bulan berikutnya, dan masuk bulan berikutnya kita akan nampak kita punya ibadat kita makin cantik, makin naik. Lepas tu hadirilah majlis-majlis ilmu. Kalau dulu mungkin kita rasa malas, nak datang majlis ni bukan senang. Duduk rumah, dek sedap, tengok TV kan. Duduk kawan-kawan semua tengok TV. Apa tu, bermain WhatsApp dengan kawan, grup-grup daripada lepas Jumaat sampai asar, main grup kan. Macam-macam tu kan. Nak pergi majlis ilmu ni, alah letihnya, malasnya, hujan panas-panasnya. Nak pergi, sebab itu kan, kena istiqamah, kena buat dalam diri kita satu pendirian yang memang kita kena lawan nafsu kita. Nafsu ni dia memang suruh ke arah kejahatan. Ada nafsu baik dan jahat, tapi nafsu jahat ni melepasi. Kita kena didik nafsu kita, bukan kita ikut nafsu, tapi nafsu ikut kita. Saya ulang balik. Bukan kita ikut nafsu, tetapi nafsu akan tunduk dengan kita. Kita kena didik nafsu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jam dah pukul 4. Dalam setengah jam kita akan ambil Al-Quran. Cuma Ustaz boleh rumuskan pada hari ini sebagai mukadimah di awal pertemuan pada hari ini. Pertama sekali yang tadi saya kata, nak jadikan ibadat itu diterima oleh Allah atau tidak, pertama ada ilmu. Beribadat kena ada ilmu. Kalau ibadat tak ada ilmu,
pun tak, kata orang tak sempurna. Dia beribadat, ibadat ikut-ikut. Tak ada ilmu tapi dia beribadat ikut-ikut. Dia orang tu buat, dia buat. Orang tu buat macam ikut-ikut je tapi dia tak ada ilmu. Ilmu tu iman ikut-ikut. Nak beribadat ada ilmu. Ada ilmu insya-Allah. Yang kedua, ibadat itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dah cantik dah. Dah ada ilmu, dah ikut ibadat ikut sunnah, ikut syariat. Yang ketiga, pastikan ibadat itu ikhlaskan dalam diri kita beribadat. Sekecil-kecil kita buat, sampailah sebesar-besar kita buat, pastikan penuh dengan keikhlasan dalam hidup kita. Sehinggakan tidur kita juga jadi ibadat. Tidur kita pun dapat ibadat. Walaupun kita lelap mata, tidur pun dapat ibadat. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Tidur kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur, persiapan kita buat apa dan sebagainya, ikut sunnah, dan tidur kita pun penuh dengan ibadat. Baik itu kadang-kadang bila tak buat ibadat, tidur kita pun kadang-kadang cakap. Dalam ni bercakap, tidur pun bercakap. Cakap, Allah Akbar. Kenapa? Sebab tidur kita ni tak baca bismillah, kadang tak ikut sunnah, itu yang tidur ni diganggu. Kadang kalau kita duduk ramai-ramai, tidur dengan kawan, macam itulah. Dia usah tidur sebilik, yang tidur tu cakap seorang-seorang. Tidur pun bercakap. Siapa tengok sama lagi, besok pula orang ni pula bercakap. Tengok bercakap, siapa pun besok pagi kau cakap apa main tadi ya. Di mana ada dia kata. Dia cakap tu ustaz pun buat catatan. Itu tak tidur lagi. Cakap teman tadi cakap macam ni. Ya ke mana ada. Kali-kali tidur tu jangan tidur. Kita berpesanan dalam keadaan sebilik tu kan. Jadi itulah bila mana kita ikut sunnah, insya-Allah tidur kita mendapat fadilat, mendapat ganjaran dari Allah Taala. Ada tak pertanyaan dalam 1 minit sebelum kita masuk pada Al-Quran insya-Allah? Ada 3 insya-Allah je. Okey, terima kasih je. Soalan pertama boleh. Boleh tak? Tanpa pakaian. Dalam syurga. Dia lah ketika Allah Ta'ala mudahkan dia. Okey, soalan yang ketiga. Boleh. Boleh. Wajib, rukun. Belajar. Okey, tak apa. Saya kongsi sama. InsyaAllah yang pertama sekali tadi mengenai tentang, cuma dah lupa. Oh, betul. Betul je. Pertama sekali, kalau dia ngigau waktu malam, kita yang masa tu celik, kita kena kejutkan. Dan kejutkan itu jangan kita kejutkan sergah atau kita tepuk tu, tak. Dia akan jadi terperanjat dan takut-takut kalau dia tu ada sakit jantung, kita inna lillahi wa alamak, rasa tergalak pula sebab kita kejut dia meninggalkan. Allah Akbar, tu sampai bila kita akan ingat. Jadi cara kalau dia mengigau, caranya tapak kaki tu kita kejutkan dengan tapak kaki. Tapuk tapak kaki dia, bang. Contohlah bang ngigau kan. Kalau anak kita ngigau, kita tepuk tapak kaki tu, kita kejutkan perlahan. Kita kejut, kita ambil tapak kaki tu, kita turun supaya dia sedar tu tanpa sentakan. Dia sedar. Biasanya kadang dia bermimpi dalam tu, dia bermimpi sebenarnya. Dalam mimpi tu tadi kadang-kadang apa yang dia kadang buat, dia nak cakap, dia tak keluar dalam apa yang dia nak cakap tadi. Ini dah habis bateri ni.
Okey, tak apa, suara Ustaz pun kuat. Jadinya ketika mana dia ngigau, kita kena kejutkan. Jangan biarkan. Jangan biarkan kita kejut perlahan. Nanti dia bila sadar, dia akan diam. Kadang-kadang kalau benda tu dia boleh mendatangkan perkara yang buruk dan sebagainya, dia akan istighfar. Dia akan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia akan istighfar. Sebab itu bila Ustaz kejutkan kawannya itu, bila Ustaz kejut, dia pun celik mata, dia termenung kejap, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dia istighfar. Jadi bila dia istighfar tu, mungkin ada perkara-perkara yang berlaku gangguan ketika waktu tidur. Jadi yang penting, bila kita kejutkan, dia akan kembali kepada Allah, maksudnya dia akan rojak pada Allah, dia akan minta ampun kepada Allah SWT. Okay, jadi kita kalau boleh dapatlah kejutkan. Yang kedua, muka kita. Okay, muka kita ni muda. Zaman 30-an, 40-an muda belaka. Dan ketika mana, bila mana dikembalikan besok di alam syurga, Allah akan kembalikan wajah kita semuda seusia kita macam kat dunia muda. Maksudnya lebih cantik bila masuk syurga. Hidup kita, muka kita sama. Jadi muda seperti biasa. Muda. Jadi muka masing-masing. Muka masing-masing, jangan pula bangun, muka aku kok muka lain. Tak ada. Jadi muka kita itulah muka dekat dunia. Muka kita dekat dunia, itulah muka kita dalam syurga. Allah Ta'ala akan bangkitkan semula. Dalam keadaan tulang muka kita, malahan bila disebutkan ahli syurga, mukanya dalam keadaan bersinar-sinar. Malahan lebih bersinar, lebih bercahaya dan lebih, kata orang apa? Dalam syurga Allah Ta'ala tidak ada satu sifat mazmumah sedikit pun tak ada dalam hati kita. Di situ ada satu nikmat penuh dengan kasih sayang. Mazmumah itu tadi apa-apa yang buruk, apa yang iri hati, apa semua tak ada langsung dalam syurga. Semuanya adalah penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kata orang pun nikmat yang tak terhingga dalam khutbah dia pun sebut. Sehingga kan kita punya nikmat tu terhiburnya sehingga tidak membosankan dan Allah Ta'ala memberi kita anugerah yang rasa gembira, sangat gembira sampai bila? Sampai abadan selama-lamanya. Allahu Akbar. Sebab itu bila kata masuk dalam syurga tu Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kan air sungai di syurga kita mengalir tu dengan air sungai yang air susu, dengan air arak dan sebagainya. Semuanya sambil kita sungai tu boleh minum air sungai tersebut. Dengan wangian-wangian dalam syurga tu terhiburnya kita. Allah tak tercerita dia punya gambaran. Tak terhingga dia punya nikmat dalam syurga. Sebab kenapa? Tidak ada sifat iri hati, tidak ada sifat dengki-mendengki, tidak ada sifat mazmumah yang buruk-buruk, semua tak ada. Allah hilangkan dalam hati kita, semuanya penuh dengan kenikmatan yang nikmatnya abadan selama-lamanya. Tak ada satu sifat iri hati, tidak ada dendam. Sebab itu bila kata, Ustaz kalau kita ngelak lah lelaki, ada bidadari kan, contoh kan. Dengan disediakan dengan begitu ramai. Dan isteri ini jadi permaisuri sebagai segala bidadari. Perasaan itu tidak ada lagi, perasaan cemburu dah tak ada dah. Semua tak ada. Penuh dengan gembira dan memang hidup dalam keadaan tak ada saling bergaduh, dah tak ada dalam syurga. Sebab itu nikmat yang dalam syurga boleh diceritakan tidak tergambar sebagaimana nikmat yang hidup dekat dunia. Dunianya hanya sekadar hiasan saja, permainan saja. Gembira kat dunia hanya sekadar sekejap je. Hanya mainan saja. Belum dapat nikmat gembira yang betul-betul besok di dalam syurga Allah SWT. Terima kasih Jah. Terjawab Jah Yang ketiga. Apa tadi ya? Okey Imam, okey. Saya pernah pergi, okey, satu lagi, kita sebagai makmum, kadang-kadang kita tidak boleh menghukum imam kalau bacaannya ada yang mungkin yang tak betul dan sebagainya. Sebab ada satu tempat bila mana saya, ada orang katalah, Ustaz tolonglah datang kat tempat ni, dengar imam ni baca. Saya ni hari-hari tak naklah mufarakah. Saya ni nak sembahyang berjamaah, nak sembahyang fadilat berjamaah. Tapi bila saya dengar bacaan imam ni, saya rasa macam tak selesa lah Ustaz. Saya hari-hari nak mufarakah. Kalau imam lain, bacanya okey. Tapi bila imam ni, saya terus mufarakah. Mufarakah ni keluar daripada jamaah, keluar daripada imam. Dia ikut juga sama-sama, tapi dia tak ikut imam. Tapi dia kata rugilah Ustaz. Okey, Ustaz pun pergilah ke tempat tersebut. Dengar dia baca maghrib isyak dengan subuh kan bersuara. Jadi Ustaz dengar dah habis. Ustaz pun diamlah. Lepas tu besok dia jumpa, Ustaz macam mana? Okey.
Pula okey ustaz. Saya kejap. Okey. Apa yang kamu dengar tu okey ustaz. Kamu dengar tu kat mana yang silap? Dia kata dekat sini ustaz bacaannya macam tak betul ni. Okey ustaz kata. Dalam hukum tajwid, dalam bacaan ustaz kata dalam bacaan tu ada kesilapan yang kecil khafi dan ada kesilapan yang jali yang besar. Kesilapan yang dibaca itu ustaz rasa itu baru kesilapan yang khafi yang kecil, dia tidak melibatkan dan dia tidak mengubah makna. Jadi masih lagi diberi kemaafan dan masih lagi boleh digunakan, masih lagi dimaafkan kat situ bacaannya. Maka boleh lagi sebab kesilapan itu kesilapan kecil, dia tidak mengubah makna dan dia tidak mengubah baris dan dia tidak mengubah apa-apa dan sebagainya. Dia masih lagi boleh diterima. Oh, jadi saya tak perlu memparakan, tak. Jadi ustaz nak ngesahkan tu kan. Jadi tapi dalam pada masa yang sama ustaz pun bantu dia. Maksudnya ustaz jumpa, lepas tu ustaz kata boleh tak saya nak dengar sikit lah, kita ni sama-sama lah. Benda tu dia pula kawan kita kan. Kebetulan pula sambil ngeteh kan, sambil ngeteh minum-minum dah. Itulah kita nak psycho tu nak masuk tu tadi. Jadi macam mana supaya apa? Kalau kita tegur secara direct, dia akan terasa besok minta maaf lah aku nak datang surau lagi. Tu dia jauhkan diri kat surau. Hari tu tak pergi ataupun dia pergi tempat lain, tu jadi makmum biasa. Nak cari imam bukan senang. Tiba-tiba alah tolong cakap tu dah tak datang. Jadi nak psycho yang dia ajak minum berbual-bual, dah habis berbual. Saya kata itulah saya berguru dengan tu bacaan ni saya bimbang lah kalau baca-bacaan dan sembahyang kalau tak betul saja psycho kan. Jadi boleh tak dengar bacaan saya dulu? Kan okey tak okey. Dia dengar bacaan kita. Okey dia kata saya nak dengar pula bacaan saja. Dia pun sambil-sambil bertalaki dengar ada tempat ni lah kalau dapat dibetulkan ni lagi baik ni. Kan nampak tu. Bila kita betulkan ayat kasih ayat ni, dia kata, lah selama ni tak ada pun orang tegur saya. Dia kata kan, selama ni tak ada pun orang beritahu saya. Dia pun okey, saya kata okey. Sekarang ni ambil take note dekat situ ayat tersebut. Sebab kenapa? Awak dah terbiasa. Ayat tersebut nanti kalau awak tak fokus dia akan ditukar balik. Dia akan jadi yang lama. Jadi betul. Dia dah ulang-ulang, okey dah dengar. Okey betul tak? Okey betul. Time semayang maghrib dia baca betul. Tapi isyak dah tak betul balik. Dia tak betul tu maksudnya bukan tak betul menjejaskan solat. Dia cuma kesilapan yang khafi, yang kecil. Lepas tu dia kenapa? Sebab dia dah terbiasa yang ayat lama-lama, selagi mana kalau dia tak fokus, kalau dia tak bersungguh-sungguh untuk ayat tu diulang, dia akan terbau-bau yang lama. Jadi akhirnya Ustaz tegur balik, saya kata kau boleh fokus waktu semayang ayat itu. Alhamdulillah. Tapi makan masa kadang sebulan, 2 bulan, barulah dia rasa dia dah fokus-fokus, akhirnya barulah dia dapat biasakan benda yang nak dibetulkan tu, akhirnya tu dia bawa sampai bila-bila. Sebab itu kadang-kadang bila mana macam Ustaz, macam saya sendirilah. Bila kadang dulu-dululah, bila mana baca-baca ada orang tegur. Bila kita tegur nak betulkan balik tu, bukan payah, bukan senang, bukan dalam masa yang singkat. Dalam masa yang panjang, baru kita boleh betulkan bacaan kita. Sebab itu, saya lebih suka bila bertalaki, tolong betulkan bacaan saya. Jadi bila orang dengar, kita berguru, dengar, okey, guru akan kita, okey kat sini boleh tak ambil berat sikit kat sini bacaannya, kita bulatkan. Kat sini bacaannya kena titik beratkan. Apa lagi kat sini kena titik beratkan bacaan kita. Jadi kita cubalah. Selain pada suratul Fatihah, rukun qauli dengan bacaan tahiyat. Ada yang setengahnya dia baca Fatihah dah cantik. Tapi tahiyat pula tak betul. Banyak hukum-hukum sabdu dilanggar semua sekali. Bila dia buang sabdu, maka dia telah membuang satu huruf. Bila satu huruf terbuang, maka akhirnya dia menjejaskan makna kat situ. Banyak. Memang banyak. Kalau tak dipakai, baik itu kalau Fatihah dan rukun qauli dalam semayang, kena jaga, kena bertalaki, kena berguru, kena semak betul-betul. Sebab saya bila diberi amanah untuk semak salam-salam, okey, saya kata kat sini kena berhati-hati. Yang dia tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kat situ pun banyak sabdu-sabdu yang kita kadang terlepas pandang. Kadang-kadang nak baca bismillah pun, Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah kat situ pun dah salah. Nak ada sabdunya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Salah nak. Dia kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Cakap orang ni. Dia baca mana? Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah saya kata. Betul. Kena ada teguran. Pertama, teguran itu kalau kita mampu tegur, kita berusaha bagaimana nak menegur itu dengan cara psiko yang dia tak sentap bila ditegur. Kedua, kalau kita tak mampu menegur, kita cuba cari siapakah kawan rapat dia. Kita kena cari. Tengok, contohlah jamaah perempuan-perempuan, contohnya ada jamaah yang imam ni dia rasa, kita pun cari siapa kawan rapat dia. Kena cari, kena ikhtiarkan. Lepas tu jumpa kawan rapatnya, kita beritahu kawan rapatnya, boleh tak tegur kawan kau tuan? Contoh, kenapa dia ada nak kena betulkanlah sikit kesilapannya. Sebab bila kawan bila tegur dia lain. Dia ada cara dia sendiri. Tapi kalau kita yang kenal biasa-biasa, kita kata, Mam, tadi macam ayatnya tak betul lah, Mam, ayatnya nak kena sempurna. Engkau siapa? Engkau siapa? Kita pula kena marah. Dan malahan tu, bila dia tak boleh terima teguran kita, itu yang kadang akhirnya berlaku. Baik-baik kita nak mesra, dia akan jadi renggang. Dia akan renggang. Sebab itu Ustaz ada satu tempat tu, alhamdulillah, dia dah mula tak mufarakah, dan alhamdulillah jamaah pun dah mula terima, dan tak ada isu pun sekarang untuk yang kata jamaah nak mufarakah dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi dalam keadaan tu stabil dan sampai sekarang lah, alhamdulillah. Dan tak timbul lagi jamaah antara tu bertelagah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Cuma kita macam mana nak membetulkannya. Memang kalau kesilapan tu kesilapan yang jali, yang besar, kesilapan yang memang betul silap, memang melari makna dan sebagainya, itu kena ambil tindakan segera. Memang kena bersegera. Maksudnya kita tak boleh biarkan. Kenapa? Kerana dia menjejaskan solat berjamaah tu tadi. Kita yang tahu ni tadi, kita yang tahu, alamak. Jadi kita tahu, kita tak boleh ikut. Kenapa? Kita dah tahu benda tu salah, kita tak boleh ikut. Cara kita tak boleh ikut, maka kita kena mufarakah, keluar, niat dalam hati, keluar daripada jamaah, keluar daripada imam dalam hati. Tapi kita kena jaga jamaah tu tadi, jangan ada jamaah yang perasan. Jangan, kita dah keluar jamaah tapi kita buat seorang-seorang. Jamaah yang sebelah mesti kata, kenapa je semayang ni mufarakah? Mesti ada samping. Dia akan timbulkan fitnah kat situ. Kita kena beriringan bersama-sama. Kena bersama-sama. Dalam keadaan kita mufarakah, tapi dalam keadaan kita bersama-sama. Tanpa perasan oleh jamaah yang sebelah-sebelah. Dalam keadaan kita semayang, kita cara mufarakah. Jadi, dalam pada yang sama, kita yang ada ilmu ni tadi, kita cuba selesaikan bagaimana cara kita nak menegur, mungkin melalui dalam pelbagai cara lah. Supaya kita dapat membetulkan bacaan tersebut. Ni bila dalam mana-mana tempat lah. Bukan satu dua tempat je. Kadang baik itu imam-imam yang nak dilantik, semuanya akan dipanggil di pejabat qadi untuk didengari bacaan-bacaan terutama dalam suratul Fatihah. Jadi kalau kata lulus ya, maksudnya mereka dah boleh jadi imam lah, biasanya itu. Tapi kalau masih lagi kalau tak betul dan sebagainya, kena maklumkan lah. Sebab kita tak nak membiarkan dalam diri dia tu dalam keadaan tak betul. Jadi kalau beritahu, insyaAllah nanti mungkinlah ramai, mungkin ada orang yang boleh memberitahu kepada bacaan-bacaan yang tadi. Kalau tak ditegur, sampai bila dia akan terbau, sampai bila-bila. Sebab itu kita pun rasa risau, alamak. Bila nak semayang, alamak dia pula. Kita dah mula nak mufarakah dalam semayang. Kerana apa? Kita ada ilmu, kita tahu. Dan kesilapan tu kita kena tahu. Kesilapan yang khafi ke yang jali. Kalau dia mengubah baris, itu memang kesilapan yang besar. Kalau dari segi sebutan tu mengubah huruf, pun satu kesilapan yang besar. Dia nak bunyi huruf tapi dia membunyikan huruf yang bukan huruf dia. Itu kesilapan besar. Dia mengubah huruf. Bila mengubah huruf, mengubah makna lah kat situ. Sebab itu Ustaz selalu pesan dalam suratul Fatihah, pertama bismillah nak mulakan. Bismillahir, ada sabdu, huruf ha pedas, bukan man, nir, ada sabdu, nir,
Rahim. Pada kalimah basmalah pun, kalau kita tak fokus, Bismillahirrahmanirrahim, kita telah membuang sabdu kat situ. Bismillahirrahmanirrahim, habis. Kat ra kat situ pun dia telah membuangkan sabdu kat situ, maka ra yang tu dia tak jadi satu ra saja. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi macam betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah dia sabdu. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bunyi man. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tu dua ada alif itu. Manirrahim, bukan man. Ramai yang keliru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Bau perkataan basmalah kat situ. Okay, Jah, terima kasih. Nak bertalaki ke tengok dia punya suratul Fatihah. Ustaz dah kongsi tu suratul Fatihah. Tempat-tempat yang perlu kita ambil berat. Dan juga di dalam tahiyat. Tahiyat pun kena berhati-hati. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Tayyibatulillah. Ada sabdu. Assalamu alaika dan sabdu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada sabdu kat situ. Dah ni, habis bateri. Lepas tu, kat situ pun kena berhati-hati. Dia shin. Ramai yang asyhadu an la ilaha illallah. Bila tu dia telah menghidupkan shin. Habis makna tak siung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah selesai. Satu lagi rukun. Allahumma. Bukan mas. Ramai yang keliru. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia telah menambahkan alif lam kat situ. Sedangkan sad itu tidak ada alif lam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau perasanlah Ni ramai yang tanpa sedar dia baca. Contoh Allahumma salli, bukan Allahumma alif lam sad. Ramai orang baca alif lam sad. Allahumma salli. Dah ada sabdu kat sini, ditambahkan alif lam. Alif lam syamsiah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kat sini ni rukun ni. Ni rukun, selawat tu rukun. Allahumma salli ala Muhammad. Tak nak tambah sayyidina boleh. Allahumma salli ala bukan sayyidina. Sayyidina Muhammad. Dia ada sabdu kat situ. Tapi kalau rasa sayyidina tu tak nak takut keliru, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi sudah memadai bila selawat itu termasuk rukun. Allahumma salli ala Muhammad. Dah memadai. Dah cantik dah. Fatihah. Bacaan tahiyat. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selawat. Satu lagi. Yang dikatakan rukun. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah dia kata. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Habis. Baik-baik dah cantik. Endingnya pula tak betul. Kat situ ada alif lam syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dah selesai lah. Itu yang wajib. Yang kedua tu dah sunat dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu 5 rukun qauli ni dalam sembahyang, qauli kata-kata dalam sembahyang ni kena
kena bertalaki. Maksudnya kena ada seorang kita nak rasa puas, cari ustazah ke atau cari guru ke yang mana boleh baca. Okay, boleh tak tolong semak saya punya bacaan dalam sembahyang qauli, bermula daripada Fatihah tu tadi, lepas tu bacaan tahiyat, lepas tu kita nak baca syahadah, lepas tu selawat, lepas tu salam. Kita cuba bertalaki. Sebab itu kalau ustaz, siapa kalau pergi umrah dekat Madinah, ada dekat tiang-tiang tu dia ada tauliah, imam-imam dia ada tauliah kat situ, yang duduk kat tiang-tiang bertalaki lah antara maghrib dengan isyak. Sebab ada orang-orang yang duduk situ, dia akan dengar bacaan kita. Baik itu ustaz kalau sana memang ustaz akan cari guru-guru di tiang-tiang Masjid Madinah tu, guru-guru Arab tu tadi, kita duduk. Kita bertalaki dan ustaz bila baca tu dia dengar. Bila dia bertalaki pendek-pendek, surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah-surah lazimnya dia bertalaki. Ramai-ramai. Jadi bila kita baca, dia dah sebut ikut bacaan dia. Nah, satu surah Al-Fatihah. Kita berikutlah. Memang kita rasa, memang kita yakin dah okey lah tu. Bila seorang-seorang tiba kat ustaz baca dengan penuh keyakinan, dia dengar. Dia suruh ulang balik. Dengar, dia suruh ulang balik. Siapa tengok dia semua, dia kata okey. Baik betul. Terus sampailah kita waladhdallin. Masya-Allah tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Jadi kita bila bertalak kita rasa puas. Ya Allah, tempat sini saya kena berhati-hati. Kadang-kadang kita terlupa. Bila bertalaki kita dapat, kat sini kena berhati. Walaupun kesilapan tu bukan kesilapan yang jali, yang besar. Walaupun kesilapan tu kesilapan yang khafi, yang kecil, melibatkan huruf, dia nak supaya dah sempurna, lagi sempurna dia nak supaya sebutan tu betul-betul mengikut sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tadi, ikut huruf yang sebenar, kedudukan yang sebenar, tempat yang sebenar, makhraj dan sifat yang betul dia nak supaya kualiti bacaan kita. Itu yang kita buat. Allah Akbar. Kita rasa puas bila mana kita tahu tempat-tempat yang perlu diperbaiki bacaan. Sebab itu para muslimat ataupun puan-puan hajah, ambillah peluang, ambillah kesempatan nanti bila kita baca Quran, kita ambil untuk terutama solat kita, terutama solat. Kita belajar Quran, cuba kita ambil solat, bacaan-bacaan dalam solat yang dia dikatakan rukun qauli tu tadi, kena perbaiki. Ada orang dia betulkan Fatihah je, cantik Fatihah dia, dah cukup cantik. Lagi yang ada satu tempat tu, dia kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang bila mana dia kadang orang apa yang kadang bukan orang Melayu, dia kadang jauh dia kan, pekat kadang suara dia kan. Pekat ni bila dia bawa orang sembahyang dia pekat tu. Itu yang bila mana dia kata alamak aku ni macam mana. Jadi dia pun belajar. Alhamdulillah dia belajar. Dia belajar. Akhirnya dia menguasai bacaan surah Al-Fatihah tu. Memang orang dengar tu bukan orang Jawa lah. Bacaan orang cantik. Sebab kenapa? Dia bersungguh-sungguh nak membetulkan bacaan dia tadi. Cantik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Sampailah. Walau Allah. Cantik dia punya kedudukannya. Walau Allah. Jamaah kata amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil al-jujil jalah. Jawa yang mula keluar kan. Jadi dia cuma betulkan Fatihah. Jadi surah-surah dia baca, dia dah nak betulkan makan masa. Jadi apa yang dia belajar dia gunakan dulu yang Fatihah, yang surah lain dia masih belum nak betulkan seperhalusi makhraj tadi. Jadi yang jamaah dia ialah jenis jamaah Ijajul jilatil al-jujil jalah. Qauli. Okey, kalau surah dia sunat. Itu dia tidak mengenai rukun. Yang rukun tu 5 tadi. Fatihah, tahiyat, lepas tu syahadah, lepas tu selawat, lepas tu beri salam. Jadi oleh kerana yang itu dia belum habis nak belajar, dia cuma Fatihah. Jadi yang lainnya dia terpaksalah guna bahasa Jawa dia. Jadi yang jamaah ni bukan kali pertama sampai, yang jamaah yang kat situ dah biasa, tak masalah. Yang kita pun sampai dia dah tak boleh tahan. Dia mupahkan, dia keluar. Dia masuk bilik air, dia ketawa kat bilik air. Dia cerita tu kan. Dia kata, saya tak boleh tahan lah ikut semayang. Kenapa? Dia cerita lah. Yang cerita ni kawan. Saya semayang, bahaya dah cantik. Tiba surah ni, dia saya tak boleh nak semayang lah. Kata, bila Jawa dia pekat tu kan. Orang kat jemaah kat sini dah okey lah, lali lah biasa. Cuma apa yang Ustaz ambil pengajaran di sini, sebenarnya surah bacaan Quran ni sebenarnya boleh ubah.
Maksud boleh ubah apa? Boleh diperbaiki bacaan dengan mengikut lajah yang sebenar. Boleh. Sebab itu Ustaz, bila mana dalam Ustaz pernah ceritakan yang sebelum-sebelumnya, kita masuk sikit lah ni ke Quran juga lah, kita masuk sikit lah. Yang Ustaz pernah pengalaman sebelum-sebelum ni, bila mana dia tinggalkan Quran, dia tak baca Quran, lidahnya jadi keluh, keras. Jadi bila dia tak akhirnya dia bertaubat, beriktiraf Ta'ala, nak memperbaiki lidah dia bercakap boleh, cuma nak baca Quran dia keluh, dia kaku. Jadi akhirnya oleh kerana mukjizat Al-Quran ni, dia boleh lembut, yang penting dia ikhtiar untuk mengubah. Akhirnya dia hampir 5-6 bulan dia baca Iqra' je. Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3, dia mahirkan kat situ sampai dah Iqra' ke-6, habis 6 bulan lidah dia dah mula lembut, akhirnya dia boleh menguasai bacaan dengan baik sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu para muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali Ustaz ucapkan tahniah kepada para muslimat yang telah berusaha untuk memperbaiki dalam diri kita untuk tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu. Yang kedua, untuk kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki, yang saya dengar kata untuk solat sunat tasbih kan, kita nak baca kan. Solat tasbih tu dengan fadilah dia, kalau tahu Allahumma salli ala Muhammad. Setiap solat sunat tu ada fadilat dia. Jadi siapa-siapa yang belum dalam hidupnya belum salat sunat tasbih, cuba belajarlah. Belajar dan sekurang-kurangnya kita cuba buat dalam di hidup kita, ada sunat tasbih yang kita rasa buat mengikut sebagaimana apa yang telah diajarkan, bukan mengikut-ikut. Kita berguru, kena berguru. Mungkin ada tempatnya alhamdulillah dah ada guru yang nak mengajar, ikut bagaimana dia buat. Jadi cuba buat macam mana tasbih dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bagi orang yang tak biasa, dia akan goyang. Dengan rokok je, dengan iktidalnya. Tapi bagi orang yang biasa, insya-Allah dia akan dapat stabil di sembahyang tasbih tersebut. Nanti sembahyang lain kita akan cuba perbaiki dengan umur kita yang masih ada. Kita jangan kata, alah Ustaz umur baru 50 tahun. Ustaz baru umur 60, lama lagi lah Ustaz. Lama lagi, jangan cakap. Jangan cakap. Jadi bila mana kita lihat usia remaja ramai-ramai, usia sekarang ni terutama sakit jantung. Dalam tempoh 3-4 bulan je, Allahumma salli ala Muhammad, kita lihat rakan-rakan kita, setaman kita, sekampung kita ramai yang meninggal mendadak. Suspek jantung, sakit jantung. Sebab itu Ustaz kunci sama kalau sebagai syifa, Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad. Kita lepas sembahyang, sebelum kita gerak, ambil tapak tangan, kita letak kat ini. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad. Antara salah satu syifa lah, penyembuh untuk kita rawat jantung kita. Supaya dianya dapat kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya antara amalan lah. Amalan lepas sembahyang, bacalah 10 kali. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad. Kita baca 10 kali untuk kita jaga dalam diri kita. Sebenarnya banyak lagi yang Ustaz nak kongsi sama, insya-Allah. Di bulan akan datang kita mohon dan bermunajat kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah, ya Allah saya belum puas lagi untuk menuntut ilmu, ya Allah saya belum puas lagi untuk berzikir, saya belum puas lagi untuk berselawat, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Antara salah satu asbab kita panjang umur adalah dengan sedekah. Saya ulang balik, antara asbab panjang umur kita dengan sedekah. Baik itu orang yang rajin bersedekah, insya-Allah Allah akan niat dalam hati nak ikut sunnah. Bila kita panjang umur, kita nak puaskan ibadat kita. Ya Allah, sebelum aku dipanggil oleh-Mu ya Allah, sebelum saat-saat kita masuk di alam barzah, kita mohon kepada Allah Taala panjang umur untuk apa? Untuk menikmati kepuasan beribadat. Kita minta Allah Taala, insya-Allah. Dan kita akan rasa, ya Allah, selalu aku zikir, aku nak tambahkan selawat. Selawat dulu aku buat sikit, aku nak tambah lagi, ya Allah. Quran dulu aku hari-hari, satu hari aku baca baru satu muka, aku nak tambah lepas ni, ya Allah. Dalam satu helai 2 muka ataupun 1,5. Yang penting ada penambah baikan. Bila masuk Muharram, ada KPI kita, takvim kita dah susunkan. Kita nak buat penambah baikan dalam ibadat kita sebelum masuk 1446 Hijrah akan datang. Jadi adalah nampak kat situ dia punya peningkatan ibadat kita, nampaklah kita punya penambah baikan dalam ibadat kita, baru kita rasa puas bila mana kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Kita minta segala ibadat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Kejap belum lagi kejap. Nanti saya terima tak. Kejap Okey, tengok. Okey, jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri.
dan di musim cuaca yang panas, dan selalu saya dipesan oleh guru saya dulu, dia kata dalam musim panas dekat Mekah pun saya amalkan, alhamdulillah. Kata musim panas jangan lupa asbab daripada Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api ketika mana dilontarkan oleh Raja Namrud di dalam api, dan api itu menjadi sejuk. Apa Allah Ta'ala firman kepada api? Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk api. Allah Ta'ala perintah. Wahai api sejuk. Maka api itu jadi sejuk. Jadi Nabi Ibrahim berada dalam api. Berlaku pada 10 Muharram. Yang cerita tu. Jadi Nabi Ibrahim pun duduk dalam api tanpa sehelai bulu pun terbakar. Tak ada pun baju yang dipakai pun terbakar. Tak ada. Jadi asbab daripada ayat itu, mukjizat itu tadi, kita amalkan. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya kalau tak silap. Ayat 69 kalau tak silap. Jadi nanti kita amalkan ayat itu. Untuk apa? Kadang-kadang kita ni kadang lupa Allah, kadang terlupa, bukan lupa Allah, kadang terlupa. Kita pun ambil air, kita baca Fatihah sekali, kita baca selawat 3 kali, lepas tu kita baca kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita minum air. Kalau kita ada demam panas, Allah Ta'ala redakan kepanasan kita dalam badan, demam panas ke, panas dalam ke, dan sebagainya. Kalau cuaca panas pun, kita keluar rumah, kadang cuaca tengah panas, kita pun bacalah amalkan kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan dalam keadaan cuaca yang panas, Allah Ta'ala memberi kita keserasian dengan cuaca yang ada di luar. InsyaAllah. Jadi di situnya kita akan, apa yang penting, rojak Allah Ta'ala, dan Allah akan beri. Sebab ayat tu ayat aku, firman aku kata Allah Ta'ala. Bila kita amalkan, insyaAllah. Kalau tak silap, cuba. Saya ni bila bagi takut tersilap ayat, saya ada catat kat sini kejap. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahumma Muhammad. Boleh tak tengok dalam, sebelum kita tangguhkan tu, kalau ada dalam handset ke, dalam handphone ke. Surah, ni dia. Okey, kita sambil-sambil tu kita tangguhkan dululah. Tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah, nanti Ustaz akan bagi. Dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Azan, alhamdulillah, ngam-ngam. Itu tak apa. Ada satu saya ada